forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon penjelasan daripada Datuk Kamal Amir tentang kenyataan Hadi. Hadi cakap apa? Tiada DNAA dalam Islam. Saya baca sedikit lagi artikel orang lain cakap apa pula. DNAA juga ada dalam enakmen syariah Terengganu. Lulus ketika Hadi jadi MB pula. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Saya pun tak tahulah. Dan saya ingin menjelaskan saya bahawa banyak orang bercakap soal DNA sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden PAS di Parlimen. Dia kata tidak ada dalam perundangan Islam. Hari semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama Islam, Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar membuat penjelasan dan kenyataan. Saya minta maaf saudara, mungkin saya nak kena baca semua supaya kita faham. Ini adalah kenyataan daripada Menteri berhubung tuduhan yang mengatakan DNAA itu tidak ada dalam perundangan Islam. Jadi menurut Jabatan Perdana Menteri ingin merujuk kepada isu discharge not amounting to the acquittal, DNAA, yang dibangkitkan oleh setengah pihak yang mengatakan ia tiada dalam Islam. Kenyataan yang dikeluar sebut adalah tidak tepat serta boleh dipertikaikan. Undang-undang berkaitan hukum jenayah Islam dilaksanakan di mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia setakat bidang kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang bertulis yang lain. Undang-undang ini terdiri daripada undang-undang substantif, iaitu berkaitan dengan kesalahan-kesalahan, dan juga undang-undang prosedur, iaitu berkaitan tentang tata cara. Badan Perundangan Negeri mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang ini dan ianya berkuasa hanya ke atas orang-orang Islam yang melakukan kesalahan di negeri berkenaan. Jadi, DNAA ataupun discharge not amounting to acquittal atau dilepaskan tanpa dibebaskan merupakan satu konsep yang diamalkan dalam undang-undang prosedur jenayah. Konsep ini menetapkan bahawa orang kena tuduh dilepaskan buat sementara waktu atas pertuduhan pihak pendakwaan dan atas permohonan pihak pendakwaan, dan OKT boleh didakwa semula atas pertuduhan berkenaan pada masa akan datang. Dalam konteks mahkamah syariah, ini katanya saya, DNA ini dia peruntukkan secara nyata dalam Seksyen 103 Akta Prosedur Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 yang memperuntukkan seperti berikut. Seksyen 103, pendakwa bolehlah berhenti daripada mendakwa selanjutnya pada masa-masa pada mana-mana peringkat. Sama ada apabila pembicaraan ataupun sebelum penghakiman diberikan, pendakwa boleh jika difikirkannya patut memberitahu mahkamah bahawa dia tidak bercadang untuk mendakwa tertuduh. Ini keadaan saya ada dalam peruntukan undang-undang Islam. Tapi bagaimana kemarin dulu Presiden PAS membuat kenyataan di Parlimen, ini mengelirukan Dewan saudara. Saya nampak dalam perbicaraan di Parlimen sepanjang minggu lalu, ada juga beberapa orang ahli Parlimen sudah pun membuat kenyataan-kenyataan yang boleh disabitkan di bawah jawatankuasa hak keistimewaan ahli Parlimen, yang boleh digantung keahlian mereka di Parlimen saudara. Kerana kenyataan-kenyataan itu adalah bercanggah dan tidak menepati saudara. Panjanglah saudara tulisan daripada ini. Jadi sebab itu bila Tan Sri Hadi Awang mengatakan bahawa enactment dalam Islam tak ada, sedangkan beliau sendiri waktu menjadi Menteri Besar Terengganu telah meluluskan undang-undang atau peruntukan DNA ini di bawah hukum syar'i. Saudara, ini keadaannya saudara, dan beliau boleh dibawa kalau adalah ahli-ahli Parlimen yang mencabar kenyataan tersebut, maka beliau boleh dibawa di bawah hak-hak keistimewaan ahli-ahli Parlimen. Ini masalah kadang-kadang orang terlupa. Boleh bercakap tapi mereka terlupa saudara. Dan ini cerita masih lagi belum habis lagi saudara. Belum habis. Saya nampak banyak kiriman yang saya terima yang mempertikaikan. Ini juga antara kenyataan yang boleh dibawa di bawah subsection hak keistimewaan seorang ahli Parlimen itu kerana mengelirukan Dewan. Setiap ahli Parlimen, wakil rakyat, dia tak boleh bercakap di Parlimen dengan kenyataan-kenyataan yang boleh dikata andaian.
itu boleh dianggap mengelirukan dewan, saudara. Bagaimana ini ahli parlimen ketereh. Bila dia mengatakan, jadi bila dia menyatakan kenyataan itu, kenyataan beliau itu boleh dipertikaikan. Dan beliau kena memberikan bukti nyata. Itu bila dia kata, dia kena keluar duit poket sendiri untuk beri sedekah bila ziarah kematian dalam kawasan diwakilinya. Katanya saya pergi melawat orang mati pun satu hari 5 ke 7 orang. Jadi beliau kena membuktikan bahawa di kawasan Ketereh, ahli parlimen, dan di kawasan parlimen Ketereh itu satu hari ada 5 hingga 7 kematian berlaku. Kalau ini berlaku, saudara, serius di kawasan Ketereh itu. Apakah Ketereh sudah tidak selamat lagi kalau 5 hingga 7 orang satu hari? Kalau sebulan berapa ramai orang dah meninggal. Ini keadaannya. Dan bila dia kata penduduk kawasan saya adalah 300,000 orang. Ini lagi satu kenyataan yang bercanggah sama sekali. Kerana, saudara, sebab dia kata dia gunakan duit sendiri. Dan bila netizen menghantar kiriman pada saya, beritahu bahawa mengikut daftar bancian. Ini kenyataan. Sebab tu bila nak bercakap, sepatutnya dia kena cek dengan pejabat pendaftar atau pejabat bancian. Apabila daftar bancian dikeluarkan, penduduk di Ketereh hanya 108,448 orang. Bukan 300 orang. Jadi sebab itulah kadar ini sepatutnya beliau boleh dicabar kenyataan itu. Saya pun tak tahu bagaimana keadaan parlimen kita dah jadi macam itulah, saudara. Bila dia mengatakan bahawa dia terpaksa keluar belanja dan sebagainya. Jadi untuk itu, saudara, izinkan saya untuk menjelaskan sebenarnya tiap ahli parlimen, saudara, dia ada peruntukan. Tak perlu nak minta pun daripada kerajaan. Dia ada peruntukan. Pertama sekali, gaji seorang ahli parlimen adalah RM16,000 sebulan. Bukan sikit, saudara, RM16,000. Macam take home pay lah. Kalau RM16,000 sebulan, saudara, kurang-kurang gaji pokoknya mestilah lebih kurang dalam 16 dengan potongan itu ini apa semua, dalam dekat RM20,000. Tapi yang take home pay RM16,000 sebulan. Kemudian, allowance kehadiran. Setiap kali dia hadir ke parlimen, bersidang, bermesyuarat, dia dapat RM400. Allowance khas. Dia datang ke parlimen, dia cakap betul ke cakap bohong, sebabnya dia tidur ke, saudara, dia dapat RM400. Kemudian mesyuarat bengkel agensi kerajaan. Kalau adalah mesyuarat bengkel agensi kerajaan, pejabat daerah sebagainya, dia hadir, dia dapat RM300 sehari, saudara. Kemudian dia ada allowance kerakyatan, iaitu RM2,500 sebulan. Ini pendapatan seorang ahli parlimen, saudara. Bayaran khas kepada ahli parlimen, bukan anggota pentadbiran. Bukan pentadbiran, bukan timbalan menteri, bukan sisa parlimen, bukan menteri. Dia dapat allowance bayaran khas kepada ahli parlimen, bukan anggota pentadbiran, RM1,500 sebulan. Kemudian, allowance tetap perjalanan. Tetap. Dia berjalan ke tak berjalan, bergerak tak bergerak, dia tetap dapat RM1,500 sebulan, saudara. Kemudian allowance bahan api kenderaan, minyak. Itu RM1,500 sebulan. Allowance pembayaran tol. Duit tol pun ditanggung oleh kerajaan, RM300 sebulan. Allowance tetap pemandu kereta. Artinya dia ada pemandu, gaji pemandunya dapat allowance-nya RM1,500 sebulan. Dia beli telefon bimbit pun, harga sehingga RM2,000. Itu dalam tempoh 2 tahun. Kemudian allowance untuk bil telefon RM900 sebulan. RM900 tu besar sangatlah, saudara. Kita sendiri pun kadang-kadang pakai lebih kurang RM150 pun banyak sangatlah tu, saudara. Kemudian pembelian komputer ada, saudara. Macam mana wakil rakyat yang di Selangor tu dia minta, sebab ini ada allowance pembelian komputer. Ini parlimen lah, Dewan Negeri saya tak tahulah, saudara. Tapi pembelian komputer RM6,000. Bantuan bayaran pakaian black tie ada, dapat RM1,000 sekali dalam 3 tahun. Allowance pakaian rasmi istiadat RM1,500. Tugasan rasmi lebih daripada 32 km. Kalau dia Ketereh, katanya dia bertugas di Gua Musang, katanya, saudara. Ataupun allowance hotel, dia boleh dapat untuk RM400 semalam.
Dan allowance hidup harian semasa bertugas rasmi dalam negara RM100 semalam. Untuk di keluar negeri RM170 semalam. Allowance makan minum bertugas rasmi di luar negara RM340 sehari saja. Wad kelas 1, bilik perseorangan di hospital kerajaan. Begitulah besarnya allowance seorang ahli parlimen dapat saudara. Cuma yang tak ada saudara, allowance tidur dalam parlimen. Itu tak adalah saudara. Itu keadaan saudara. Jadi kadang-kadang begini Surah Abdul Hamid Majid, mereka mana tahu angka. Saya tak maulah nak sebut perkataan-perkataan yang tak baik saudara, tapi itu gambarannya bila dia mengatakan bahawa penduduk kawasan dia 300,000 sedangkan dia dapatannya 100,000 lebih saja. Ini mengelirukan dewan. Dan bila dia kata dia gunakan pokok sendiri semua sedangkan dia ada allowance, itu keadaannya saudara. Jadi saya haraplah agar Parlimen akan bersidang semula pada hari Isnin, hari Selasa, Perdana Menteri akan menggulung segala perbahasan dalam rancangan Malaysia ke-12. Sebenarnya ahli Parlimen dalam minggu lepas tu saudara, semalam mulai Isnin, sebenarnya mereka menghadiri mesyuarat khas, bukan persidangan Dewan Rakyat. Mesyuarat khas untuk menilai prestasi, untuk mengkaji rancangan Malaysia ke-12. Tapi saya lihat Parlimen sudah bertukar menjadi gelanggang perdebatan yang bukan-bukan. Itu yang keadaannya saudara. Cikgu dia kata nampak sangatlah mereka ni tak reti langsung. Saya pun kadang-kadang sepatutnya lah agar speaker Dewan Rakyat memikirkan untuk diadakan kursus kepada setiap calon-calon atau setiap ahli parlimen. Dia dah menang jadi ahli parlimen, sebelum dia angkat sumpah, kena ada 1 hari, 2 hari, kena diberi kursus. Apa yang boleh dipakai, apa boleh dicakap, apa yang boleh diungkapkan, supaya parlimen kita nampak tertibnya. Ini bercelaru habis. Ya, orang lama pun macam Presiden PAS boleh terkeluar daripada ciri-ciri ungkapan kenyataan-kenyataan yang bercanggah. Itu sebenar-benarnya perlu diperingatkan. Dan isu sepanjang minggu lepas adalah perbahasan menyentuh tentang apa yang harus disantuni untuk rakyat dalam kajian rancangan Malaysia ke-12. Di mana Yang Amat Perdana Menteri telah pun menentukan sejumlah 15 bilion tambahan. Saya bersetuju kalau ahli parlimen membangkitkan soal harga beras, soal makanan rakyat, itulah sepatutnya dijadikan kesempatan. Kerana perbincangan ini menyentuh tentang rancangan Malaysia ke-12. Tapi yang kita lihat lain, tak ada cerita helikopter, cerita Perdana Menteri terbang sana sini, yang tak ada relevan kepada suasana rakyat yang tersepit. Kemudian cerita pula bahawa dia bagi derma untuk orang kematian, kalau orang kahwin, apa benda ni saya kata. Waktu dan dia hadir hari itu bercakap dapat RM400 sehari allowance. Begitu juga macam ahli parlimen Langkawi. Saya nak gelar je dia sebagai ahli parlimen TEK. Tiap-tiap kali dia bangun bercakap, lain tak ada, membicara soal payudara wanita. Minat sangat dia. Cerita-cerita di parlimen ngongek-ngongek, mesti ada santutannya tentang cerita TEK. Jadi ahli parlimen TEK di Langkawi. Saya kadang-kadang saya fikir mereka sahabat saya. Kenapa tidak mahu dirujuk pada pegawainya, ditanya apa yang harus dibicarakan dan sebagainya. Itu keadaan. Dan kita mengharapkanlah mulai Isnin nanti agar ahli parlimen kita dapat merubah perspektif kehidupan mereka sebagai ahli parlimen. Janganlah menuturkan kenyataan-kenyataan yang akhirnya rakyat tertawakan mereka. Dan malahan kadang-kadang rakyat merasa sedih dan cukup kecewa kerana menghantar mereka sebagai wakil untuk memperjuangkan kehidupan rakyat tapi tidak terlaksana. Kenapa anda sanggup menghampakan hati dan perasaan rakyat yang anda wakili? Itu keadaan saya. Baik, saya juga sebab semalam saya ada live bersama dengan Datuk Ulasani, saya tak sempat menyantuni tentang apa yang dibicarakan dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Banyak orang mengatakan akan berlaku perdebatan yang panas, tapi laporan yang saya terima daripada tingkat 38 bahawa mesyuarat seperti biasa, tak ada masalah apa pun. Ada orang kata akan berlaku pemenjatatan orang tertentu, tak ada pun. Apa yang ternyata dalam mesyuarat Majlis Tinggi adalah ucapan terima kasih kepada pengundi-pengundi di kawasan Pulai dan juga Simpang Jeram kerana meneruskan keyakinan kepada calon daripada kerajaan Pakatan Perpaduan. Satu. Yang kedua,
UMNO merasakan sudah masanya untuk terus bangkit menangani pelbagai isu. Sebab banyak isu-isu yang dikaitkan pada UMNO sudah sampai masanya. Demikian menurut Susah Agung, Datuk Ashraf Wajidi, dia kata Majlis Tinggi tidak membincangkan isu menyentuh ahli Majlis Tinggi yang kononnya ada pemecatan. Tak ada pun. Begitu juga tentang ahli Dewan Undangan Negeri Melaka, kononnya tak ada, tidak dibincangkan. Jadi isu yang membabitkan pemecatan beberapa ahli UMNO tidak dibangkitkan. Dalam pada itu, menurut Ashraf Wajidi, mesyuarat turut membincangkan langkah untuk memperkukuhkan hubungan kerjasama UMNO dengan rakan-rakan dalam parti komponen dalam Pakatan Harapan. Biarlah orang nak kata apa pun, UMNO kekal untuk bersama menyantuni Pakatan Harapan. Ini biarlah sampailah kita menghadapi musim pilihan raya yang akan datang. Jadi ini adalah untuk memastikan kestabilan politik negara dan kemakmuran rakyat. UMNO melihat semua ini semata-mata untuk memastikan kestabilan politik negara dan lestari kehidupan rakyat, saudara. Itu kedudukan Majlis Tinggi yang perlu saya laporkan pada anda, kerana orang tanya kenapa saya tak sentuh. Sebab malam tadi saya berada bersama dengan jadi tetamu pada sembang hangat, saudara. Dan malam tadi juga saya dah sentuh sedikit itu tentang pilihan raya kecil di Pelangai, di Bentong. Sebenarnya secara detailnya memang saya berhasrat untuk menyatakan bahawa memang terdapat, bagaimana tular di media sosial, itu beberapa orang wakil daripada parti yang memakai vest Perikatan Nasional, mereka sudah mula berkempen. Sedangkan menurut peraturan Suruhanjaya Pilihan Raya, tidak boleh diadakan sebarang kempen pilihan raya sebelum acara penamaan calon diadakan. Kalau siapa berkempen, itu sudah menyalahi peraturan Undang-Undang Suruhanjaya Pilihan Raya. Contohnya saya katakan macam kawasan Petaling Jaya. Pilihan raya dah selesai. Dah habis, dah tamat dah. Sebab itu dia ada tarikh tempohnya. Bermula daripada tarikh penamaan calon sehinggalah jam 12 malam besok pagi pembuangan undi. Habis itu tak boleh berkempen dah. Jadi sekarang ni belum lagi. Belum lagi kempen bermula, sudah pun ada beberapa orang yang turun ke Pelangai berkempen dari rumah ke rumah, daripada kedai kopi ke kedai kopi. Sebab itu saya nampak tangkapan lensa yang perlihatkan bagaimana itu satu hal kempen. Tapi yang kedua, mereka menggunakan isu-isu yang boleh memecah belahkan rakyat. Isu-isu perkauman, isu-isu agama, isu-isu membabitkan kepribadian pimpinan-pimpinan parti-parti politik. Ini sebenarnya tak boleh. Sebab itulah saudara, pegawai ahli Parlimen Bentong, iaitu pegawai khas ahli Parlimen Bentong, yang merupakan ahli Parlimen Bentong itu Yang Safura Osman, iaitu Encik Ahmad Waifuddin Samsuri. Beliau telah pun membuat laporan polis terhadap ahli Dewan Undangan Negeri Jengka, itu Syaril Azman Abdul Halim, yang didakwa memainkan sentimen 3R, kaum, agama dan institusi di akaun TikTok beliau. Akaun TikTok dah memula kempen. Sebab tak boleh, saudara. Laporan itu dibuatnya di Balai Polis Mancis di Bentong semalam, saudara. Ahmad Waifuddin mendakwa Syaril Azman membuat kenyataan yang menyentuh hak bumi putera, selain turut menyentuh nama Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan DAP. Jadi pemilik akaun ini jelas menyebarkan satu fitnah jahat dan memainkan sentimen 3R yang bahaya dan boleh mengganggu gugat ketenteraman. Ini keadaan, saudara. Saya mengharapkan nak berpolitik lah, saudara. Sebab dia memang akan ada pilihan raya. Tunggulah waktu usai penamaan calon pada 23 bulan September nanti. Tak lama pun. Lepas itu berkempen sangatlah, saudara. Itu keadaannya, saudara. Saya laporan setakat ini di Pelangai. Sepatutnya tak ada apa-apa pun. Sebab kita cuma nak tahu siapa calon yang akan diturunkan bertanding. Itu saja. Kemudian lepas tu ada penamaan calon. Lepas penamaan calon, kempen lah. Terima kasih Saudara Zali daripada Simas Kelantan. Saya mengharapkan agar lestari politik negara kita ini dijalani secara tenang dan teratur. Cukup-cukuplah, saudara, kita bertelagah sama sendiri. Cukup-cukuplah, saudara. Rakyat tengah tersepit ni, saudara. Kehidupan kita semakin sukar. Kenaikan barang tidak boleh dikawal, saudara. Tak boleh. Tadi saya waktu solat Jumaat tadi, sempatlah saya minum ada satu kedai kafe dekat masjid saya tadi. Sambil minum, mereka bertanya pada saya. Dia kata, macam mana ni harga beras naik, barang makan naik. Saya kata, nak buat macam mana? Nak buat macam mana sekarang? Takkan nak tukar Perdana Menteri? Saya tanya mereka. Mereka pun diam juga. Betul juga katanya.
Takkan kerana ini tukar Perdana Menteri. Siapa kena lantik sebagai Perdana Menteri? Ha, itu keadaannya. Jadi, kita mendapat konklusi sewajarnya. Menteri-menteri yang terlibat harus turun ke lapangan menyantuni masalah rakyat. Itu yang paling penting. Dan Menteri Ekonomi, malam tadi pun saya tegur lah. Walaupun saya hadir dalam live Datuk Abdullah Sani, dia orang keadilan. Saya minta maaf lah. Walaupun saya perlu tegur juga saya. Walaupun dipentas keadilan, kalau benda tak betul, saya katakan bukan kerana tak betul. Tapi saya melihat agar Menteri Ekonomi harus mempertingkatkan upayanya supaya poket rakyat dapat dikembungkan semula. Okey, tuan-tuan, komen saya baca detail sikit tentang enactment yang diluluskan ni. Ketika Hadi jadi MB ni, Pengurusi Biro Undang-Undang Amanah Zulkarnain Lokman menyanggah kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang tiada keputusan dilepas tanpa dibebaskan DNA dalam sistem keagamaan Islam. Zulkarnain yang merupakan pengamal undang-undang berkata DNA adalah berkaitan dengan aspek prosedur yang kebanyakan yang diputuskan berdasarkan ijtihad semasa. Dia juga membangkitkan enactment Tata Cara Syariah in Terengganu 2001 yang turut memenuhi peruntukan berkaitan DNA iaitu dalam Seksyen 103. Seksyen ini hampir sama seperti di Seksyen 254 Kanun Kesihatan yang digunakan oleh pendakwaan sivil. Maknanya adalah DNA dalam Islam ni seperti yang diulas dan saya baca ni. Jadi Datuk Kamal pun dah ulas. Ni pun saya baca detail ni. Ada DNA dalam Islam. Pandai dia cakap tadi. Kalau tak ada orang jawab, habis semua orang percaya. Okey, mari terus menyokong kerjaan perpaduan dan pihak Anuar Ibrahim. Assalamualaikum.